Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Narazila Isteri Raub Faham akan berkongsi cerita tentang seorang tokoh terkenal di alam Melayu yang dikenali sebagai Buya Hamka. Okey, nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim bin Syekh Muhammad Amrullah. Okay, beliau dilahirkan pada 1362 Hijrah bersamaan 17 Februari 1908 di Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Okay, bapa beliau merupakan seorang ulama terkenal yang membawa perubahan di Minangkabau. Profesor Buya Hamka ni meninggal dunia pada tahun 1981 Masihi ketika beliau berumur 73 tahun. Kita tengok beliau mendapat nama panggilan Buya yang diambil daripada perkataan Arab iaitu Abi ataupun Abuya yang membawa maksud ayah atau seseorang yang amat dihormati. Okay, Profesor Hamka ni merupakan seorang ketua Majlis Ulama Indonesia, salah satu daripada pertubuhan agama Islam yang terbesar di Indonesia lah pada ketika tersebut. Okay, beliau merupakan seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia yang terkenal dan sangat produktif di Malaysia dan Singapura sekitar abad ke-20. Okay, pemikirannya tertumpu kepada pelbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam pada ketika itu seperti keagamaan, kehidupan sosial kemasyarakatan dan juga sastra, dan telah membantu pengembangan intelektual umat Islam. Okay, Profesor Hamka ni merupakan seorang yang petah berpidato yang mana beliau menyampaikan dakwah pun dengan cara pidato. Beliau mempunyai jiwa yang seni melalui pantun dan syair dalam karyanya serta seorang yang berani dalam menentang pihak Belanda di Indonesia. Okay, penulisan Profesor Hamka ni adalah dalam pelbagai bidang pengetahuan termasuklah ilmu falsafah, kesusastraan, agama, tafsir, biografi, sejarah dan banyak lagi lah. Okay. Di Malaysia, almarhum Tun Abdul Razak menyebut Profesor Dr. Hamka sebagai seorang penjaga Islam yang menjadi kebanggaan semua rumpun Melayu. Hamka bukan sahaja milik bangsa Indonesia tetapi juga kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Okay. Yang mana kita tahu pendidikan Hamka ni dia mendapat pendidikan rendah di Sekolah Rendah Meninjau di Indonesia. Kemudian beliau hanya mendapat belajar setakat grade kedua. Namun ketika umur beliau 10 tahun, ayahnya membuka sekolah Fardu Ain di kampung halamannya iaitu di Padang Panjang. Okay. Hamka kemudiannya belajar dan menguasai bahasa Arab. Kemudian beliau juga menjadikan Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid dan cendekiawan Muslim yang tersuhur sebagai mentornya. Maksudnya dia sentiasa berkawan dengan orang yang berilmu lah. Okay. Beliau banyak menghabiskan masanya dengan membaca buku falsafah, sastra, sejarah dan politik. Dr. Hamka ni juga seorang yang suka menyelidiki karya-karya Arab dan Barat yang diterjemahkan kepada bahasa Arab seperti Karl Marx dan Arnold Toynbee. Itu antara karya-karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab lah. Okay. Kegiatan Dr. Hamka dalam mengembang dakwah Islamiah di Nusantara yang mana ketika memang kagum lah ketika berusia remaja lebih sekitar umur di dalam 16-17 tahun tu beliau dah aktif berdakwah yang mana beliau menubuhkan Persatuan Hindia Timur di Mekah dan mengajar cara mengerjakan haji yang betul kepada jemaah haji Indonesia pada ketika itu ya. Beliau merupakan pengasas College Al-Mubalighin untuk melatih pendakwah dan menerbitkan majalah dakwah seperti Pembela Islam, Merdeka, Menara, Agama Islam, Pedoman Masyarakat dan banyak-banyak lagi lah. Okay. Itu antara dia punya kegigihan beliau lah dalam berdakwah. Okay. Kemudian sumbangan-sumbangan Profesor Dr. Hamka ni dalam bidang ilmu dan juga pemikiran, maksudnya buku-buku lah banyak-banyak yang diterbitkan. Antaranya adalah Tafsir Al-Azhar,
tasawuf moden, falsafah hidup, falsafah ideologi Islam. Kemudian dari segi yang sastra di bawah lindungan Kaabah, Laila Majnun, dan banyak lagi lah. Banyak sumbangan beliau ya. Dari segi perjuangan Dr. Hamka ni, sewaktu zaman penjajahan Belanda, Hamka merupakan ketua editor majalah Indonesia seperti Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam. Okay, beliau melibatkan diri secara langsung dengan pertubuhan Muhammadiyah dan menyertai cawangannya, dan beliau dilantik menjadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Okay, beliau melancarkan penentangan terhadap khurafat, bid'ah, torikah, kebatinan yang menular di Indonesia pada ketika itu. Jadi dia mengambil inisiatif untuk mendirikan pusat latihan dakwah Muhammadiyah. Hamka juga merupakan dia berjuang demi tanah airnya dengan mengetuai Front Pertahanan Nasional untuk menyekat kemarahan Belanda di Indonesia. Okay. Akibat daripada kelantangan beliau bersuara menyebabkan dirinya dipecat daripada jawatan Umum Majlis Ulama Indonesia. Okay. Beliau pernah merengkok dalam penjara bersama-sama tokoh Majlis Syura Muslim Indonesia. Okay, itu saya sedikit perkongsian saya tentang tokoh Profesor Dr. Hamka. Semoga ianya bermanfaat pada semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.